Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul kembali dalam pembelajaran kelas ataupun kuliah kitab kita Matanul Badrain wa Majmu'ul Bahrain, yang mana kita dah sampai muka surat 78, lebih kurang 2, 4, 6, 8, 10, 12 baris dari bawah nah. Maka manakala tu kita mula dengan maka manakala. Jumpa nah, jumpa. Baik. Maka manakala hasil hasar. Hasil sini kesan ataupun natijah daripada tak boleh buat haji tadi tu, yang tersebut haruslah baginya, bagi orang itulah yang ditegah buat haji tadi tu, tahallul, tahallul dengan disembelih satu kambing. Maknanya dia dah tak boleh buat haji, jadi dia kena halalkan diri dia balik. Itu kita panggil tahallul, jadikan diri dia halal. Maksudnya keluar pada ihram lah. Cuma dia tak boleh keluar gitu aja, tak boleh buang ke ihram gitu aja, dipanggil tahallul, kena tahallul. Begitu. Maka di sini kata dia tahallul dengan disembelih satu ekor kambing yang memadai pada adhiyah, kambing yang layak untuk kita jadikan sebagai korban. Adhiyah tu korban lah. Maknanya yang berapa tahun umur dia, 2 tahun setengah ke 3 tahun. Itu maksud di sini seekor kambing yang memadai pada adhiyah, ataupun satu subuk unta, ataupun 1/7 unta. Ni dah ajak minggu lepas subu'un, sumunun, maknanya 1/, subu'un 1/7, sumunun 1/8, rubu'un 1/4, ar-rubu'u, as-sulusu 1/3. Jadi ini subu' maknanya 1/7 unta, atau subu'un lembu, ataupun 1/7 lembu, bahagian lembu lah. Jadi lepas melih kemudian maka ia bercukur dengan niat tahallul pada waktu sembelihnya. Jadi kena niat tahallul, niat keluar daripada ibadat haji. Sebab dah tak boleh buat haji kerana tegahan tertentulah yang kita bicarakan minggu lepas, musuhnya dan sebagainya. Dan bercukurnya, cukur ataupun gunting, tak kira lah, gunting rambut berapa helai ataupun nak cukur kepala ke, itu ikutlah. Dan bercukurnya, iaitu bahawa ia niat keluar daripada nusuknya, keluar daripada ibadat haji. Nusuk tu maknanya ibadat haji, perlakuan haji. Keluar daripada nusuknya dengan sebab ihsar itu, dengan sebab tegahan tadi. Maka tidak dapat tiada daripada menyertakan niat tersebut pada keduanya. Keduanya maknanya pada kedua-duanya itu, pada masa dia bercukur dan pada masa sembelihan, dia niat nak keluar.
Maka jika lemah daripada sembelih yang tersebut, dia tak mampu, dia nak tahallul tapi tak mampu nak beli kambing seekor, atau tak mampu nak beli sebahagian satu bahagian daripada seekor lembu atau satu bahagian daripada seekor kambing, seekor unta, maka kata dia di sini, dia beri makanan dengan harga kambing. Ni nampak macam dia dam jenis ni, dia level sama, dia tak ada makin rendah, nilai tetap sama, cuma kategori tu ataupun hang tak boleh sembelih kambing, tak boleh beli, tapi hang kena beri makan makanan kepada fakir miskin, tapi harga kambing. Apa? Siapa beli kambing? Tu dia kata situ ya. Makanan dengan harga kambing, dan ia niat tahallul. Beli makanan tu dia niat tahallul. Okey. Tak kala dikeluar akan dia kemudian, maka bercukurlah. Selesai situ. Okey. Maka jika lemah daripada memberi makanan, maka hendaklah ia puasa daripada sebilang-bilang mud satu hari, ikut cupak. Maknanya nilai kambing tadi berapa cupak makanan boleh beli. Beras, contoh beras. Jadi kalau seekor kambing lah RM800 lah, lebih kurang no, harga lah ni. Jadi RM800 itu kita kena nisbahkan, bahagikan kepada berapa cupak makanan boleh beli, maka kena puasa ikut cupak tadi. Jadi kalau RM800 itu mungkin kita kata kalau 100 cupak banyak sangat kot, jenuh puasa satu hari. Ceritanya nak mudah beli kambing lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dia kalau ikut denda ni kena turut-turutan tuan-tuan. Kalau ikut denda dalam bab-bab macam ni, kena ikut berturut-turutan, dia tak boleh skip. Macam kita mengaji baru ni lah, yang bab yang kita mengaji bab zina waktu bulan puasa tu kan. Kan kena, kalau puasa 60 hari kan, tak boleh tinggal 60 hari, gap satu, start balik. Dia serupa lah. Sebab itu syarat letak di sini, rasa saya beli kambing lebih mudah. Nak puasa, kita nak kira bilangan cupak tu dengan hari puasa, kita tak tahu RM800 itu berapa cupak makanan. 100 lebih apa, jenuh nak puasa. Lah ni cerita senang, sebab dia level denda dia sama, dia tak ada pilihan lebih ringan tak. Yang ni memang level sama, nilainya tu sama. Ya. Yang tu orang tukang sembelih tu kan, kita nak sembelih, kita pilih kambing, kita niat je. Kalau kita nak buat semua, Tok Arat tak bagi rasanya. Tempat dia. Tempat dia. Ada kena pilih kambing hak memang untuk korban. Di Mina lah, biasa buat di Mina ni, biasanya lah. Jadi maknanya ada kawasan ladang, pilih untuk buat dan kita pilih, lepas sembelih bagi. Lagi sebab kes macam ni, dia makanan memang kena edar kawasan haram je, tak boleh pergi luar pada tu, untuk penduduk situ je. Ya. Baik. Dan tiada terhenti tahallulnya atas terdahulu puasanya. Nampak berat puasa ni, lagi tak selesai puasa, jenuh nak puasa. Tu dia kata gitu, tak terhenti tahallul, tak berhenti benda tu, lagi tak selesai puasa, jenuh. Maka dam ini wajib disembelihkan dia pada tempat yang dihasarkan padanya, tanah halal atau tanah haram, dan dibahagikan dagingnya kepada ahli tempat itu jua. Okey, jadi dia kata di sini, sembelih itu di tempat yang kita kena denda tadilah, tempat yang kita dilarang buat haji. Sebab cerita tajuk kita sekarang ni daripada minggu lepas, Waalaikumsalam, tajuk dia larangan buat haji dengan sebab tertentu, musuh, seteru, bahaya. Jadi dia kata eloknya kalau kita dapat buat denda tersebut, disembelih tersebut pada tempat yang kita kena itulah. Okey, sama ada dia kata tanah halal ataupun tanah haram. Sebab penyekatan buat haji tak tahu di mana kita kena, kita tak tahu. Okey, mungkin naik kapal terbang sampai Jeddah kena tahan, kita tak tahu. Banyak benda yang menghalang lah. Tuan-tuan lihat dalam konteks hari ni, kemungkinan besar penghalangan itu mungkin dari sudut dokumentasi.
Kita jangan lampak seteru je tau. Visa kan payah lah ni. Hak pi dah nak pi pula. Kalau ni kena buat, dia bagi berapa tahun? 5 tahun, berapa tahun untuk buat semula. Tapi kalau kita nak pi juga kena buat pasport baru. Kalau mereka dapat detect contohnya tak benarkan masuk, maknanya itu tegahan buat haji. Sopa masuk dalam bab ni lah, masuk dalam bab ni. Jadi tuan-tuan jangan nampak hak larangan yang jenis ada musuh semua, tak. Zaman moden ni banyak larangan, kita tak boleh masuk negara orang, terutama buat dokumentasi. Ataupun senarai kita hitam, immigration hitamkan senarai nama kita, sopa tak boleh pak kan, tak boleh pergi juga. Itu semua dugaan-dugaan ya. Sebab tu kena pastikan semua tu bersih lah. Demikian lagi tiada harus dipindahkan makanan tak kala lemah daripada kambing kepada lain daripada ahli tempat ihsar itu, melainkan kepada tanah haram. Ya, maknanya makanan kena agih di kawasan tanah haram, tempat ihsar itu. Dan adapun puasa, maka tiada dikayatkan dia pada sesuatu tempat, maka dinamakan dam ini tertib dan ta'dil. Nak cerita bahawa dam ni namanya dam tertib dan ta'dil. Jadi kita mudah fahamnya, apabila berlaku benda larangan haji, kita kena buat haji, tak boleh buat haji ni, kalau ikut kategori yang pertama ni, denda dia seeloknya ambil yang pertama lah ya, beli kambing, sembelih, selesai. Okey, sebab kalau yang lain tu memang merumitkan. Maka tiada wajib qada nusuk orang yang muhsir yang tersebut, sama ada hasar am atau khas. Okey, jadi kata hukum di sini, haji kita tadi, ibadat haji, amalan haji tadi, kata dia tak wajib qada dengan sebab kita tertegah buat. Dan nak qada macam mana? Sebab benda tu berlaku tanpa kita tahu ataupun kita alert. Dia berlaku dugaan, kita tak tahu pun. Kita kata dah check elok semua, tiba-tiba sampai ke immigration, dicek-cek, pasport palsu. Sudah, contohlah Bangla mana ambil pasport kita, kita tak tahu, buat lain. Rupanya nombor handphone, tapi ada nada peti simpanan tu yang suara selamat datang ke, dah tahu dah. Aku akaun bank RHB pun tak ada. Macam mana boleh kata ada hutang dengan bank? Pelik semua. Dia cari masa gitulah ya. Kalau kita duk layan dia habis ya. Banyak yang menipu hang ni ya. Nak duit mudah. Seperti isim tersebut. Okey, dahulu itu dan lainnya. Kita ada qada. Dan sebelah kiri 79. Dan tinggallah nusuk orang yang muhsar itu seperti dahulu kalanya. Jadi apa yang sempat dia buat, tak sempat kira habis situ je lah, sebab dia dihalang daripada buat haji. Sebab benda ni tak tentu tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku, mungkin time tu kita dah pakai ihram, mungkin nak pergi ke Arafah tu polis tangkap. Cik, ada kesalahan jenayah. Benda ni tak tahu. Tangkapan dia buat, dia tak kira tempat. Kalau Interpol kan, kalau dapat arahan dia tangkap. Jadi cerita senang, benda tu juga menghalang kita buat haji. Mana tahu kawan dah taubat kan, sedar, insaf kan, buat haji, tapi rekod tu ada lagi. Pergi-pergi kena lepas immigration, lepas sampai kat Mekah nak buat haji tak lepas. SB duk ikut, SB buat haji juga rupanya, ikutnya. Nasib lah. Ya, banyak yang kena ni. Sopo budak Arab yang langgak kan dekat Sebo Jaya Bone kan. Dia langgak pagi, pukul 3 pagi kena tangkap. Tak boleh lari, payah. Kejap je dia lagi. Siapa dalam polis tahulah yang tentera tahu, polis tahulah. Dia connection nombor telefon saya, kadet polis 12 tahun, 10 tahun lebih dalam polis. Nombor telefon tu boleh detect tu kita duduk kat mana. Dia tekan tu tahulah lokasi, nombor telefon dia tahu. Sebab saya ada kes dulu waktu pegang Hawa Murid kan,
anak ketua polis daerah Shah Alam, ACP waktu tu Tuan Wahab, anaknya nakal sikit, lari pada rumah, duduk rumah kawan dia lah, sekejap dapat trace, dia hello sekejap tu dapat alamat sekian, pergi tangkap anak dia sendiri, sekejap depan saya tu dia hello je, dapat nombor telefon sekejap je. Maksudnya penyelaya kalau hak cerdik tu dia buang handphone, dia tolak sungai semua mungkin lepas, tapi hak bodoh kak memang kena. Tu yang kena tangkap mudah, dia tak cerdik, dia buat jenayah, handphone dia tak buang, memang sekejap je nak lari. Terbaik di dunia, polis kita antara terbaik di dunia di sudut ni ya. Dia punya ni dia orang cepat. Baik. Dan harus bagi orang yang ihram, ia syarat pada ihramnya seperti ia berniat aku ihram dengan haji jikalau hasil bagiku uzur, sakit atau habis bekal atau sesak jalan atau umpamanya aku hendak tahallul atau aku jadi halal. Dia kata sini tuan-tuan ya, harus bagi orang yang ihram, kita bila pakai ihram dia cuma kata harus lah, kita boleh niat macam dalam kitab ni tulis lah, kalau in case berlaku apa-apa kat aku ni, aku nak niat tahallul terus, nampak tak, mana sesak jalan ke, bakalan habis ke, ni cerita zaman dulu lah, kita lah ni mungkin tak ada kot sebab ada tabung haji, so mereka jaga semua. Ni cerita hak dululah. Jadi dia kata niat dia, aku ihram dengan haji jikalau hasil bagiku uzur, maknanya kalau berlaku uzur padaku, sakit atau bekalan dah habis ya, ataupun sesak jalan, ataupun umpamanya aku hendak tahallul atau aku jadi halal, maka haruslah ia tahallul ya, dengan sembelih dan bercukur pada yang pertamanya dan jadi halal sendiri. Okey, maknanya di sini dia niat siap-siap, niat siap-siap, bila berlaku benda tu ya, terus jadi kambing sembelih, selesai, terus tahallul. Maknanya macam kes tadi tu mungkin rumit, nak kena tengok dulu apa punca, tapi ni dia niat siap-siap. Okey, tapi jangan berlaku lah zaman sekarang ni, jangan berlaku lah, kita tak tahulah kalau ke depan ni, sebab ni cerita yang dulu-dulu ya. Dengan ketiadaan tahallul pada yang keduanya apabila hasil uzur, sakit atau habis bekal dan umpamanya. Jadi tak ada kes yang kita nak tahallul pada yang kes yang kedua tadi yang menyebabkan denda yang macam-macam tu. Okey, yang ni just meleh, selesai masalah sebab kita dah niat. Bermula orang yang luput wukuf di Arafah, wajib ia tahallul, tiada boleh dikekalkan ihramnya, kerana berkekalan ihramnya seperti permulaannya, dan permulaannya pada ketika itu tiada harus, maka wajib ia tahallul dengan pekerjaan umrah, iaitu tawaf dan sa'i dan bercukur. Nampak tuan-tuan ya, siapa yang miss wukuf, kata dia miss wukuf tu kira kemuncak haji pada wukuf tu tadi. Bila kita miss wukuf dalam konteks ni, terus niat tak sah, kira mudah bahasa tak sah buat haji lah, buat umrah sudah lah. Tu bahasa kita mudah faham. Sebab kemuncak, sebab tu semua orang pakat berebut ke Arafah tu, antara lepas Zuhur dini pagi sampai ke malam tu, nak ambil waktu tu, sebab situlah poin haji tu yang kita sambut raya di sini. Kemuncak haji pada wukuf tu kan, pada hak lain tu dah biasa, sebab dia perjalanannya, masyakkah perjalanan itu, berebut naik bah dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kepayahan itu kalau kita dapat atasi, satu kesempurnaan pada ibadat haji kita. Sebab tu dia kata dalam bahasa mudah, kalau hang tak boleh wukuf, tak usah buat haji lah, hang buat umrah sudah, tahallul, pakai ihram, pergi tawaf, sa'i, selesai, dapat pahala umrah. Nak habaq kata wukuf tu benda yang penting ya. Dan wajib atasnya qada pada tahun hadapan jikalau hajinya sunat sekalipun. Miss wukuf, buat haji tahun depan. Kalau dapat pi,
Sebab tu tuan-tuan, kita kalau dapatkan dalam ibadat ni kan, seboleh mungkin tu benda yang menjadi kita kata key point lah, pokok asas kita kena buat betul-betul elok. Macam puasa tu pada niat tadi, niat puasa kan, niat elok-elok, kemudian jangan makan jangan minum, itu asas dia. Sembahyang asasnya pada khusyuk tadi, itu kena buat betul-betul. Rakaatnya apa semua tu itu peraturannya lah. Tapi dia ada, setiap ibadat tu dia ada dia punya kepala dia punya point dia yang harus kita fokus betul-betul supaya kesempurnaan tu berlaku, ya. Mana syarat sahnya, syarat wajibnya, yang tu kena tengok. Macam juga haji, ya. Bukan senang ya nak kena buat tahun depan pula tu. Kalau dapat peluang, kalau tak dapat kena buat rayuan ke tabung haji. Kalau tabung haji terima, alasan munasabah, ya. Tapi mungkin tak berlaku kot, ya, sebab semua kita dibimbing. Saya tak nampak ada masalah dalam konteks zaman hari ini, sebab pembimbing sentiasa berada di hadapan kita, pihak tabung haji. Jadi kalau kita nampak kita tak reti tu, payahlah, sebab ada guide. Melainkan kita memang sengaja cari pasal, tu lain lah. Tak nak pakai pandangan tabung haji, rasa nak buat sendiri, memang tak kena raya sesat, memang habis, ya. Dan wajib atasnya dam satu kambing pada tahun qadaknya. Maka dam ini seperti dam tamatuk, iaitu tertib dan takdir. Dam berkena lagi, ya, sebab denda tadi. Faslun fid dima'i, pasal pada nak menyatakan segala dam, ya. Dam haji dan umrah adalah ia 4 bahagian. Okey, dam ni ada 4 jenis lah. Saya dah cerita dah minggu lepas. Ni baru detail. Pertamanya dam tertib dan takdir. Yang kedua dam tertib dan ta'dil. Ketiga dam takhir dan takdir. Dan keempat dam takhir dan ta'dil. Saya tulis sikit noh, bagi ni, walaupun kita pun tak faham apa takdir ta'dil. Baca boleh kan? Apa dah nak cakap tuan kita ni, takdir ta'dil, takdir apa benda dia bunyi. Okey, tak apa. Dia ada 4 bahagian dam. Okey, yang pertama kata dia tertib dan takdir. Yang kedua dam tertib dan ta'dil. Tertib dan ta'dil. Yang ketiga takhir dan takhir dan ta'dil. Dan yang keempat takhir dan ta'dil. Ni takhir dan takdir. Yang keempat baru takhir dan ta'dil. Okey, lagu ni bagi mudah faham, bahasa kita, bahasa Melayu, bila maksud tertib ni dia turutan. Tertib tu turutan, berturutan. Dan takdir turutan yang telah ditetapkan. Macam yang tadilah, hak kes pertama tadi. Hang tak boleh beli kambing seekor, hang kena beli makanan nilai kambing. Okey, lepas tu hang tak boleh juga hang kena puasa tapi ikut cupok bilangan. Maknanya benda tu dah disusun dan memang dah ditakdirkan. Kena ni, gitu senang faham. Sudah ditakdirkan, ataupun sudah suratan takdir. Itu ya. Maknanya dia takdir kat mana pun dia kena jugalah. Itu yang katakan yang pilihan yang tadi tu. Kalau tertib dan takdir, tertib ni macam tadi susunan, takdir ni tuan-tuan lihat adil, maksudnya dia ada kesamarataan. Denda tadi kesamarataan. Maknanya mungkin dari sudut kalau kata bahasa sekarang ni, jumlah denda tu hampir samalah. Okey, ni bahasa kita mula faham. Takhir ni baru pilih.
Takhyir pilihan. Okey. Pilihan itu yang dia katakan, yang kita bicarakan hari itu, boleh pilih ni, tak mampu ni boleh pilih ni, kan dia ada banyak choice. Itu takhyir. Takdir macam tadi lah, diberi pilihan tapi yang telah ditakdirkan lah, dia punya namanya tu. Begitu juga yang keempat, takhyir dan takdir boleh pilih tapi benda tu dia sama jenis, nilainya mungkin sama. Ini pecahan. Kita tengok detail dalam ni, apa benda yang dia katakan satu persatu tu. Okey. Maka dalam tertib, tertib tiada sah berpindah daripadanya kepada gantinya, melainkan pada ketika lemah ia daripadanya. Nampak ya? Tu dia hurai kat situ. Tak sah berpindah daripadanya kepada gantinya, melainkan memang lemah. Tak mampu yang pertama, baru boleh pilih yang kedua. Dan dalam takhyir itu dengan akasnya, dengan sebaliknya, maknanya boleh pilih. Hak tadi tak boleh, kecuali betul-betul lemah. Tapi takhyir ni kita boleh pilih. Gitu. Dan dam ta'dil itu yang sah dipindahkan daripadanya kepada sesuatu yang lain dengan harganya. Yang kes tadilah ya. Dan dam takdir itu yang sah dipindahkan daripadanya kepada sesuatu yang tiada lebih dan tiada kurang. Maknanya yang sama rata lah nilainya tu. Bermula sebab dam tertib dan takdir itu 9 perkara. Ni kita dah bicarakan, dia ulang balik ya. Iaitu bila kita buat haji tamatuk. Bila buat haji tamatuk, maka kita kena dam yang namanya dam tertib dan takdir. Jadi kategori yang nombor 1 ya, nombor 1 dam tertib dan takdir. Pertama, kalau kita buat haji tamatuk kena. Yang kedua, kalau kita buat haji qiran. Dan yang ketiga, luput haji dan meninggalkan ihram daripada miqat. Ni mungkin kita tahu lah ya. Dan meninggalkan mubit di Muzdalifah. Meninggalkan tu maksud sini kita tak bermalam, bukan tinggal tempat tu. Kena faham bahasa lama ni. Masuk meninggalkan sini kita tak buat benda tu ya. Kita tak bermalam di Muzdalifah dan kita tak meninggalkan mubit di Mina. Kita tak bermalam di Mina dan kita meninggalkan melontar segala jumrah. Kita tak melontar pun. Dan meninggalkan tawaf wida, kita tak tawaf wida. Dan meninggalkan tiap-tiap sunat pada nusuk, perkara sunat haji kita tak buat. Yang dinazarkan dia, seperti bernazar hendak bercukur maka ia bergunting, atau hendak berjalan maka ia berkenderaan. Ni bab-bab sunat ya, kita nazar kena buat, kalau tak buat kena dena dam ni. Maka ia berkenderaan. Okey. Itu ada 9 perkara yang menyebabkan kita kena kes dam yang pertama. Kategori pertama, tertib dan takdir. Ya. Banyak juga tu ya. Maka dam tiap-tiap sesuatu daripada segala perkara tersebut itu 1 kambing. Maka jika lemah daripadanya, wajib ia puasa 10 hari, iaitu 3 hari pada haji jika dapat puasa padanya, dan 7 hari apabila ia pulang ke negerinya. Ni yang dikatakan dam yang kita tak buat, yang 9 perkara tadi tu. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik kitab tu 9 benda tu kalau kita tak buat, bukan buat, tak buat. Kalau buat tak ada lah, yang tak buat. Jadi dam dia sekok kambing, ataupun dia kena puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari balik kampung, sampai negeri kena puasa. Itu selesai yang pertama. Dan sebab bagi dam tertib dan takdil, iaitu kategori yang kedua ya, tertib dan takdil. Ini tak banyak ya, dia kata 2 perkara jua, iaitu ya
Aha. Kalau dua kali tak buat, ada kedapal ataupun sama. Dua mana-mana. Kita miss satu je kena. Lebih dua kali. Kalau tu dengan dua, kalau kita sembilan. Kena tengok bahasa dia balik. Pening nak jawab tu ya. Sebab dan tertib dan takdir itu 9 perkara. Betul juga no. Betul juga no. Kalau dia tak buat semua, ayat bawah ni ada maka tiap-tiap sesuatu daripada segala perkara tersebut, maknanya tiap-tiap satu tu kalau kita tak buat, maknanya kalau banyak as-sabru minal iman. Jadi dia list 9 tu tak mungkin orang tak buat semua. Sebab tu mana-mana. Tapi kalau dia macam soalan tadi, kalau tak buat 3, dia ganda, dia macam kalau kambing 3 ekor, jadi puasa jadi 30 hari. Tapi tak mungkin kok. Kadang-kadang orang miss 1 je pun ataupun 2 je lah. Ya, sebab kita dibimbing. Cuma andaian seandainya. Mungkin ya, seandainya. Betul-betul, terima kasih ya, tolong bantu. Baik. Dan sebab bagi dalam tertib dan takdil, bahagian kedua tu ada 2 perkara jua, iaitu jima' yang membinasakan haji, dan ihsar, iaitu ditegahkan dia daripada menyempurnakan rukun nusuk. Maka dam keduanya itu seperti barang yang telah terdahulu sebutnya, iaitu dia kena sembelih seekor kambing. Jika lemah, dia kena beri makanan nilai seekor kambing. Jika lemah juga kena puasa mengikut cepat bilangan hari dengan nilai kambing tadi. Ini dam yang kategori kedua, sebab dia punya punca 2 je, tegahan buat haji ataupun berlaku jima' yang membinasakan haji. Ini kita dah bicarakan minggu lepas. Dan sebab bagi dam takhir dan takdir, iaitu nombor 3 nombor 3, kategori dam yang ketiga, ada 8 perkara, iaitu menghilangkan bulu. 1, tak kira bulu apa di badan kita ya. Dan menghilangkan kuku. Potong kuku lah ya. Hilang ni cabut terus hilang. Jadi potong kuku lah bahasa sopan. Ya. Dan memakai pakaian. Ini pakaian sini maksudnya pakaian yang berjahit, ya. Dan memakai minyak. Tak kira lah minyak rambut ke, minyak apa pun. Dan memakai bau-bauan. Dia buat 2 jenis tu, minyak dan bau-bauan. Maksudnya minyak tadi mungkin minyak rambut, bau-bauan sini mungkin minyak atar lah. Dan muqaddimah bagi jima', tak boleh peluk ke cium ke apa ke. Dan jima' antara 2 tahlul, tak boleh. Dan jima' kemudian daripada jima' yang mempasakkan haji atau umrah, dan dahulu daripada disempurnakan yang pasiknya itu. Okey, hak yang dia hurai hak pasal jima' tadi tu, hak yang kes pertama, hak jima' yang membinasakan haji. Kemudian dia tahu kata dia dah batal, dia jima' kali kedua, maka dia kena masuk kategori ni. Hak pertama kena denda dah, hak kedua denda yang kedua pula. Kira dia boleh buat hak pertama nombor 1 dengan nombor 3, dia kena buat 2 denda. Pada muka dia. Orang suruh bulan madu tempat lain, pergi buat di Mekah, nanya. Ni kita dah hurai minggu lepas nah. Tak faham-faham dia ya. Jadi kena buat 2 denda. Banyak tu tuan-tuan dia, kalau kambing jenuh banyak tu. Oi, nanya mai tak dapat haji tu. Balik Malaysia orang panggil haji terus. Lah ni orang Malaysia balik haji terus gelar lawai. Kawan tu kita tak tahu tadi tu kena banyak denda ni. Malaysia panggil haji terus.
Jangan main-main ya. Baik. Apa dam dia tuan-tuan? Maka dam tiap-tiap sesuatu, cabut bulu ke, cabut potong kuku ke, pakai minyak wangi ke apa tadi tu, daripada segala perkara tersebut dipilihkan dia. Ni baru pula pilihan sebab tu kata takhir tadi tu. Dipilihkan dia antara disembelih satu kambing atau diberi 3 gantang makanan kepada 6 miskin, tiap-tiap seorang setengah gantang, atau puasa 3 hari. Kira dia punya dam tu taklah ni sangat ya. Tak yang macam strict sangat yang kita baca yang dam yang pertama kedua tadi tu. Yang ketiga ni agak lembut. Sebab kategori dia punya kesalahan pun taklah begitu serius. Ya. Itu dam yang ketiga ya tuan, yang ketiga. Dan sebab bagi dam takhir dan ta'dil, maknanya yang keempat ni, takhir dan ta'dil. Yang last tu iaitu 2 perkara aja, 2 punca ataupun 2 sebab. Pertamanya membinasakan perburuan dan pohon kayu. Ni kita dah cerita maka telah terdahulu sebut damnya. Dia dah cerita dah yang tu ya. Hal pemburuan, hal cabut pokok kayu kita dah bicarakan minggu lepas. Bermula segala dam yang tersebut sekaliannya tiada sah disembelihkan dia, dan tiada sah dibahagikan dagingnya, dan tiada sah membahagikan makanan yang digantikan daripadanya itu, melainkan pada tanah haram. Maknanya tak boleh buat di tanah halal, tak boleh bagi kat tanah halal, jadi kena bagi kat tanah haram. Ya. Dan tiada ditentukan sembelihnya dengan satu masa. Maknanya dia tak tentulah masa bila kena sembelih tu, asalkan kita sembelih untuk menyempurnakan dam tadi. Maka afdal tempat tanah haram bagi dam orang haji disembelih di Mina. Ni afdal. Kata dia afdal ya, lebih baik. Kat mana pun tak apalah. Timur dia kata afdal. Dan orang umrah pula di Marwah. Ya. Nak menjalankan proses dendaan tadi tu. Afdal ya, afdal. Ya. Rumah Marwah. Jauh benar bezanya tu. Di Marwah tu. Betul, Marwah. Nak buat di rumah ke mana, kita duduk Malaysia. Kita pun duduk hotel yang rumah tak ada sana. Marwah lah kan kita sa'i antara Safa dan Marwah. Tuan-tuan tak ingat nama-nama tempat di Mekah kot. Marwah tu tempat kita sa'i antara Safa dan Marwah. Maknanya kawasan Marwah tu lah, bukan di area situ lah. Buku terjemahan tu mungkin tulis di rumah. Ya. Macam mana? Tak, area Marwah tu satu kawasan, sebenarnya dia luas tau. Yang kita habis sa'i tu, itu lokasi yang Siti Hajar berhenti. Jadi kawasan area situ juga dia panggil Marwah. Maknanya penyembelihan tu mungkin boleh buat di kawasan berhampiran lah. Gitu. Cuma itu kes umrah. Sebab umrah ni tak banyak denda, kemungkinan sebab ibadat tu tak banyak. Dia hanya kita tawaf, sa'i, selesai. Haji yang banyak tu yang haji dia buat jauh. Jadi maknanya yang buat umrah tekan nak pergi sembelih kat Mina. Yang buat umrah tekan nak pergi sembelih kat Mina tak munasabah, sebab ibadat dia sekitar situ je. Maka tempat dia bagi sama ada di situ je lah. Afdal kalau nak sembelih tanah lain sembelih, tapi dalam kawasan tanah haram lah tempat dia buat umrah. Ni cerita hak umrah. Cuma di rumah tu tak apa nak boleh ni lah, sebab kita tak ada rumah di situ. Dia silap tu ya, di Marwah. Melainkan dam ihsar, maka disembelihkan dia pada tempat yang dihasarkan dia padanya, yang kita bicarakan tadi, dan dibahagikan dagingnya atau makanan yang gantinya, dan tiada sah dipindahkan daripadanya melainkan kepada tanah haram, seperti telah terdahulu
sebutnya. Itu cerita daging yang telah kita sembelih untuk dam tadi, di mana daging itu kata dia semua seboleh mungkin kita buat di tanah haram. Bagi kepada orang-orang penduduk tanah haram yang miskin, yang memerlukan daging. Jadi dengan selesainya cerita ini, jadi kira lebih kurang kita dah habis mengaji bab haji ni. Kalau pergi Mekah buat salah lagi, saya tak tahu. Cuma itulah ya, bila kita mengaji ni biasalah ada kala ingat, ada kala lupa. Itu lumrah belajar. Sebab tu ada grade A, B, C, D, E. Tidak semua grade A yang mengaji kan. Ada A sebab otak kita tak sama cerdiknya. Ada orang Allah kurniakan otak cerdik-cerdik ya. Ada orang biasa-biasa aja ya. Itu biasalah kurniaan Allah. Cuma ada lebih, ada kurang. Ada orang cerdik akademik tapi mungkin benda lain dia tak cerdik. Ada orang cerdik bab ni, bab lain dia tak cerdik. Jadi Allah bagi adil ya. Baik. Baru kita masuk kitab korban. Pengorbanan. Walaupun haji musim korban kita dah lepas, tuan-tuan ya, dah lepas, tapi kita mengajilah ya untuk ilmu, supaya kita dapat ambil manfaat untuk korban tahun depan pula. Baik. Okey, lihat muka surat 80. Kitabul Adhiyah. Ya, Kitabul Adhiyah. Ini suatu kitab pada menyatakan adhiyah. Ya, adhiyah. Bermula adhiyah. Adhiyah ni korban ya tuan-tuan. Bahasa Arabnya adhiyah. Bermula adhiyah itu sunat muakkadah bagi orang haji dan lainnya. Maknanya hukum dia sunat muakkad bagi orang buat haji dan bagi lainnya. Lainnya orang kita lah, kita tak pergi haji. Pergi haji memang mereka sembelih sana, sunat muakkad. Kita yang tak pergi pun hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut dalam agama. Maknanya levelnya tu sudah ke tahap wajib, bawah sikit pada wajib. Itu sunat muakkad. Jadi sunat ni kalau kita tak buat, rugi. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Dulu kitab kita bicara sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Lah kita kena tukar, buat dapat pahala, tak buat rugi. Manfaat tu, okey, rugi. Jadi tuan-tuan faham lah bila kata rugi lah. Dia tak sama dengan tak dapat apa-apa tu ya. Rugi ni rugilah. Kehidupan kita ni nak harapkan pahala tuan-tuan. Bila pahala tak ada, rugi. Apalah nak kita punya backup nanti ya. Nak backup kita tu pahala kita tau. Ibadat kita ramai yang tunduk bangun kadang-kadang tak dapat apa-apa sebab mungkin kesilapan, niat tak betul semua. Jadi dia ibadat dia buat tapi tak ada pahala. Jadi yang kita nak sekarang ni ialah pahala tadi. Ada orang ibadat sikit pahala banyak sebab dia buat betul-betul, dia memang ikhlas. Ada buat banyak pahala tak banyak, mungkin ikhlasnya tak ada, nak tunjuk kat orang. Benda lagu ni kita kena tengok balik tuan-tuan. Jadi bila kes korban ni kan, kes korban kalau dapat, hari tu saya cadangkan kan, nak buat kutu tak kutu, yang duk haram tu ban negara, ikut tuan-tuan kita nak kumpul duit nak buat kebajikan. Jadi kalau kita warga emas nak start collect, kita kata seorang RM20 kan sebulan kan. Jadi nak sampai tahun depan RM20 sikit sangat kot. Tak cukup tu. RM50 boleh kot. 12 kali 5 600. Boleh lah satu bahagian. Kita kata RM600. Jadi tuan-tuan pasal niat lah ni, walaupun tak kumpul lagi, pahala tu dah ada. Buat lagi tambah pahala. Hak tu di sudut agama kita punya kebaikan. Allah bagi ganjaran macam tu. Dia tak sama macam buat jahat. Niat buat tak apa lagi, tak tulis lagi. Bila hang buat baru tulis. Tu pun kalau buat taubat Allah ampunkan,
iris, padam, delete. Itu ihsannya Allah pada kita. Jadi kita jangan sampai ke tahap tu. Jadi kita buat yang baik ni. Niat dulu. Ramai orang baru ni kan, bila saya lancarkan tabung Sulawesi ni, ramai PM saya lepas tarikh tutup 20 hari bulan tu, Allah Ustaz, saya dah niat nak bayar gaji ujung bulan ni punya gaji. Saya kata, puan niat, pahala dah dapat. Sebab niat nak buat kebajikan. Cuma dah ruang dan peluang tu tak dapat sebab masa tu suntuk, ya. Penyerahan kita akan buat ujung bulan dengan Yayasan Amal Malaysia. Keseluruhan sebab yang dibenarkan oleh pihak kerajaan, Yayasan Amal Malaysia ni NGO bebas yang akan pergi ke sana. So wakil kita adalah, ya, ke sana untuk bantu bina balik keruntuhan-keruntuhan yang berlaku. Kalau nak tubuh tak ada masalah. Tentu kalau strong boleh buat. Sebab yayasan ni pertama pengecualian cukai pendapatan. Cukai memang dikecualikan. Cuma nak tubuh tu dia rumit sikit dengan Kementerian Kewangan. Temala kalau bangsa lain pegang payah sikit lah. Dulu senang, ya. Jadi bila dah ada yayasan, kita boleh buat tajaan pelajaran, beasiswa. Banyak pahala tuan-tuan. Tak sungguh. Kalau tuan-tuan nak cara soal macam ni, saya boleh lah sebab saya ada yayasan. Yayasan kami ada, Tafiz saya buat Yayasan Abada tu. Yayasan tu kita gunakan duit yayasan ni untuk tajar pelajar kita ke Yaman, ke Indonesia. Ada yayasan, dana wakaf semua kita bina yayasan. Jadi orang nak derma pun orang tak bimbang sebab atas nama yayasan. Cuma kadang-kadang jadi macam berlakulah macam sekarang ni, macam Zahid Amidi dia siasat sebab yayasan dia. Jadi orang takut macam tu, isu-isu yang tu. Tapi KWE saya tak bimbang sebab dia bukan politik punya badan. Jadi bila kita tubuh bawah KWE, saya tak nampak ada masalah pun sebab kita bukan politik punya hal, untuk kebajikan. Kita jangan bawa isi masuk, orang beri jangan. Jadi kalau ada perancangan ke depan kan, meeting, saya rasa tak salah sebab masing-masing ada dana banyak, ya. Kalau kita nak salurkan bawah yayasan, sebab benda tu dijaga oleh jatuhan kawasan yang dilantik khas, ya. Kena daftar perubahan syarikat dulu lah, ya. Dan semua tu, maka yang saya nampak jalan untuk buat kebajikan itu kita katakan lebih telus nampak sebab dia dipantau oleh pihak yayasan. Kita kena pasti anak Korea kita yang nak sambung belajar ke Mesir contohnya, ataupun universiti dalam Malaysia pun kan, macam imam muda kita Ustaz Amir tu kan, kita nampak ke sana. So kita pakat tajaan beasiswa pelajaran, mungkin untuk dia satu semester 1,000 ke, cukup lah. Apa yang dibuat, saya sendiri sekarang ni untuk dia saya taja sebulan RM50 saya masuk akaun dia setiap bulan, bantuan pelajaran. Kemampuan saya terhad lah sebab sekolah lagi kan. Jadi yang kita nak buatlah, saya buat sendiri. Tapi kalau kita nak gerak tarik yayasan, dia lebih banyak dana tu, lagi banyak manfaatnya lah. Yang tu je lah. Jadi at least kita nak buat kebajikan ni, tak perlulah duk fikir seorang-seorang, aku nak derma dia ni betul ke tak betul dia ni, dia mengaji sungguh ke tak. Kita duk pening situ. So bila yayasan yang akan buat. Kita cuma bagi duit je. Kalau kita dah niat nak korban, lagi main kutu, kita tak boleh. Tapi ni kita tak dulu. Adakah yang tak cukup menjadi tukar pula kepada ahli waris? Boleh sangat-sangat. Gini tuan-tuan, kita niat tu dah ada. Hari ni kita kata start niat kan, nak buat kutu, nak buat korban 2019. Andai kata ajal menjemput kita dan sahabat kita tahu ni, kita semua saksi. Kawan kita ni ada join kutu, jadi dia adalah baki 8 bulan. Jadi habaq kat waris. Anak kan, ni mak hang dulu main kutu dengan kami. Kira kutu ni baguslah sebab nak buat korban. Sebulan RM50 je pun. Boleh tak sambung? Jadi anak bayar, tak apa. Bila sampai turn kita korban, pahala dapat. Ya. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak bayar kat dia pun tak apa. Tak mau beri saya bayar, tak ada masalah. Sebab benda kebajikan ni, dia benda kebajikan, kadang-kadang kita tak nampak kelebihan dia. Kita dah nampak yang payah tu. Yang mudah tu banyak dengan depan kita nak buat. Hanya mau dengan tak mau je. Kan, mudah. Saya contoh tadi kan, bila saya dah habis bacaan pada pesakit semua, Datuk tu nak bagi duit, saya kata saya tak boleh terima duit lah sebab itu amanah guru saya. Dia kata ustaz saya nak bagi juga. Saya bagi tabung.
tabung kat rumah tu RM50. Maknanya jalan kebajikan dia nak buat, tapi kita sumbang juga. So dia boleh tabung, saya dapat pahala, dia dapat pahala. Tu jalan kita mudahkan orang untuk buat kebajikan. Jadi kalau kita rasa nak buat kutu dulu, yayasan mungkin perancangan ke depan lah kot ya. Sebab benda ni rumit, tak rumit mana pun. Cuma saya fikir kita buat yang mudah dulu. Seorang RM50, kelab ni ada 40 orang, contoh lah, dah RM2,000. RM2,000 boleh 2 ekor 3. Berapa ekor lembu ke RM2,000? RM2,000. Naikkan jumlah bulanan ya. Okey, tak apalah, yang tu tuan-tuan fikirlah dalam mesyuarat nak buat lagu mana. Yang penting bila sudah muakkad ni, saya syorkan kita pekat-pekat. Saya pun nak join juga nah, jangan kata pinggirkan saya pula. RM70 sebulan. 12 kali 7 84. Okey dah tu, dah lebih dah tu. 70 ke 60. Ya? Okey, jadi RM60 ke kot? 6 RM60. Buat pelancaran bila kita nak start kutip bulan depan ke? Abang awal dalam grup tu. Supaya saya main boleh buat duit siap. Nah, benar hari turun ni tu ya. InsyaAllah boleh. Pakai jadi noh. Kalau tuan-tuan nak buat di Malaysia, kos tinggi. Macam kami tahun ni, saya buat di Uganda dengan di Uganda. So kita boleh buat banyak ekor. Hak sini sekok, sana 3 ekor. Macam mana? Tu yang saya buat di luar tu. Sebab di Malaysia ni banyak sangat dah. Boleh. Janji berlaku akad lah. Akad dengan wakil tu. Dia kena ada wakil pergi buat sana lah. Wakil yang kita lantik lah NGO. Okey, sambung sikit lagi. Baik, sunat muakkad bagi orang haji dan lainnya, dan tiada wajib, hukum tak wajib melainkan apabila dinazarkan dia. Seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku perbuat adhiyah dengan ini, atau pada hukum nazar seperti aku jadikan ini adhiyah, bahkan manakala berkata ia ini adhiyah, jadi wajiblah ia. Okey. Dan haramlah ia makan daripadanya. Baik. Korban nazar hukumnya wajib. Tuan-tuan bernazar, kalau anak aku dapat SPM grade A, contohlah kan, ni SPM dah dekat, aku nak sembelih seekor lembu. Tuan-tuan bernazar, maka bila keluar result bulan 4 nanti, result keluar, anak tuan-tuan dapat A, betul dapat A, maka tuan-tuan kena korbankan seekor lembu, dan tuan-tuan tak boleh makan dagingnya. Haram makan daging korban nazar ya. Maknanya semua kena sedekah. Kita tak boleh makan lah. Nak buat kenduri pun kita tak boleh makan. Beli daging lain kita makan lah. Nampak nah? Itu yang dikatakan di sini. Dan haramlah ia makan daripadanya. Makan daging korban kita, daging lain kita boleh makan. Yang hak kita korban tu je. Faham nah? Sebab ni benda bagus. Dan tuan nak nazar korban, benda yang bagus. Jadi maknanya kalau dah niat gitu, kena kumpul lah duit untuk seekor lembu. Pasal kita niat seekor lembu. Kalau kita niat nak korban sebahagian, satu bahagian lah kita masuk masjid punya ke mana-mana kan. Yang penting kita punya nazar tu kita tunaikan. Okey. Nak bagi selamat, beli lembu, pi buat tangling, jangan buat tempat kita. Jadi memang kita tak makan lah, senang. Itu lagi senang. Ya. Kita tak boleh. Orang lain boleh. Yang bernazar je tak boleh ya. Okey. Ada soalan tanya ya. Kenapa pula tak boleh makan ya?
Kan daging kan. Dia gini tuan-tuan ya, apabila nazar ini benda yang kita katakan sebagai perjanjian lah, perjanjian kita dengan Tuhan. Nazar ya, dia macam perjanjian. Bila perjanjian ini satu benda yang ditemeterai antara kita dengan Allah Ta'ala, saksinya malaikat. Jadi bila benda yang kita kata janji kita dengan Allah ni benda yang mulia, maka bila berlaku makbulnya hajat tadi, jadi benda tu dianggap benda yang tinggi, maka kita dilarang untuk makan, untuk kes kurban lah. Gitu. Jadi biar kita semua infak pada orang. Bagi kita dah cukup, Allah nak makbulkan doa, anak aku dah berjaya SPM. Contoh lah. Tuan-tuan nak nazar ba'alim pun nazar lah. Cuma nazar ni haram pada perkara yang maksiat. Maknanya dia sunat muakkad ataupun harus pada perkara yang ma'ruf. Maksiat jangan nazar pula. Menang loteri aku nak, jangan ya. Menang loteri nak melih seekor lembu korban, jangan, tak boleh. Jadi nazar benda yang baik. Anak aku dapat jodoh tahun ni, aku nak melih seekor lembu, contoh. Koklah anak kita payah dapat jodoh, kita nazar gitu. Mana tahu tiba-tiba dapat jodoh kan orang Minang, alhamdulillah, jadi korban, melihkan seekor lembu. Cuma kita jangan makan sebab kita nazar ya. Tak kira kalau mak ayah nazar, mak ayah tak boleh makan. Kalau mak yang menazar, mak tak boleh makan. Yang bernazar itu yang tak boleh makannya, yang tak bernazar boleh makan. Jadi jangan ambil mudah sebab ni soal hukum ya, soal hukum. Baik. Tetapi tidak jadi wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih, Bismillahi Allahumma hazi adhiyati fataqabbal minni. Kerana dia kosakkan tabaruk dengan dia. Jadi maknanya dia katanya tak jadi wajib kalau kita sekadar kita kata korban aku ni terimalah, dia tak niat apa-apa pun, niat nak korban saja, itu boleh makanlah. Yang tak boleh tadi tu kalau kita niat nazar. Niat nazar tak boleh ya. Jadi kita berhenti di situ tuan-tuan. Kita akan masuk waktu dan masuklah waktunya. Kita berhenti situ. Minggu depan kita sambung dan masuklah waktunya. Jadi nanti tolong update dalam grup WhatsApp ya. Kalau tuan-tuan betul-betul nak buat kutu, saya nak join sekali tau. Saja sonok-sonok. Boleh dibincang ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak baik itu datang dari kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.